بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka. Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Sedang neraka Jahannam ialah seburuk-buruk tempat kembali. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik kemenangan daripadanya. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Demikianlah caranya nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Dan sesungguhnya Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang-orang yang kafir. Jika kamu, hai orang-orang musyrik, memohon supaya diberikan kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang dan disaksikan oleh kamu. Dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demikian amatlah baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali memusuhinya, kami juga kembali menolongnya mengalahkan kamu. Dan golongan angkatan perang kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, sekalipun ia lebih ramai. Dan yang demikian adalah kerana sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Masih lagi kita menafsirkan suratul Anfal, surah yang ke-8 pada juzuk yang ke-9, bermula ayat 15 sehinggalah ayat 19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan tentang peperangan, strategi dan hukum hakam peperangan, pertolongan Allah SWT yang berterusan. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bagaimana Allah mengajar umat Islam cara berperang dengan memancung kepala leher musuh dan juga memotong jari jemari mereka sebab mereka tidak mampu memegang senjata. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat-nikmat yang membawa kepada kemenangan dengan turunnya hujan, diturunkan perasaan mengantuk, dan diturunkan malaikat yang berjumlah 1,000 orang sehinggalah 5,000 orang.
dan mereka turun dengan berturut-turut untuk sama-sama menguatkan maknawiyah, menguatkan kerohanian umat Islam, menyokong serta bersama-sama dengan umat Islam berperang, memberikan suatu kemenangan yang amat bersejarah dalam siri-siri peperangan dunia. Bukan sekadar peperangan zaman Nabi SAW, peperangan dunia. Kerana sebahagian besar ulama berpendapat turunnya malaikat dalam peperangan hanya berlaku dalam peperangan yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain mungkin ada tapi mereka tidak berperang atau tidak mempunyai jumlah seramai itu. Adapun dalam peperangan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Muhammad, sebahagian ulama menyatakan turunnya malaikat kepada tentera Islam ini berterusan sampai hari kiamat, sebagai satu bentuk maknawiyah ataupun sokongan kerohanian yang akan bersama-sama dengan mereka. Bahkan kita lihat bagaimana seorang mujahid terkenal, almarhum Al-Syahid Abdullah Azzam, menceritakan pengalaman perang di medan perang di Afghanistan dan keajaiban-keajaiban yang berlaku, mukjizat peperangan yang disebabkan peranan para malaikat alaihimussalatu wassalam. Baik, ini sejarah yang paling gemilang dalam peperangan umat Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila Allah Taala dah terangkan cara serta pertolongan, maka Allah memberitahu tentang hukum yang penting dalam peperangan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertemu dengan kelompok orang-orang kafir, maka jangan lari. Kamu bertemu dengan kelompok orang kafir yang sedang marak menyerang kamu, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu lari meninggalkan mereka. Di sini para ulama menjelaskan hukum lari di medan perang adalah berdosa besar. Ia termasuk dalam yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara dosa yang membinasakan. Di antaranya ialah al-firaru ataupun az-zahfu, melarikan diri daripada peperangan. Al-firaru minal harb, lari daripada peperangan. Ataupun disebut dalam hadis, wat-tawalli yaumaz zahfi, berpaling, melarikan diri dalam keadaan takut pada hari peperangan. Itu termasuk salah satu daripada dosa besar. Allah ingatkan orang beriman, bila kamu bertemu dengan musuh, maka jangan sekali-kali lari, bukan lawan mereka. Baik, apakah larangan lari di medan perang ini secara mutlak? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, melainkan kalau lari kerana 2 perkara. Yang pertama, lari sebagai satu strategi untuk kembali menyerang. Yang kedua, lari untuk bergabung dengan kelompok tentera Islam yang lain. Dalam 2 keadaan ini dikecualikan. Yang pertama, lari sebagai satu strategi. Dan ini dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Wa man yuwallihim yawma izin duburahu. Siapa yang lari pada hari peperangan itu, illa mutaharrifan liqital, melainkan satu strategi perang, itu dibenarkan. Au mutahayyizan, atau hendak bergabung, ila fi'atin, kepada satu kelompok umat Islam yang lain. Artinya ini pengecualian. Baik, siapa yang lari daripada medan perang tanpa apa-apa pengecualian ini, kata Allah, faqad ba'a bighadabin minallah, maka Allah murka kepada mereka. Allah melaknati mereka. Wa ma'wahu jahannam, maka tempat mereka dalam neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan ia seburuk-buruk tempat. Baik, di sana ada pengecualian juga. Bila kita lihat dalam hukum fiqh atau hukum fiqh Islam tentang lari di medan perang ini, disyaratkan sekiranya musuh melebihi 1 kali ganda umat Islam. Kalau sekiranya orang Islam misalnya ada 100 orang, musuh 200 orang, maka haram lari. Tetapi kalau sekiranya umat Islam ini 100 orang, sedangkan orang kafir ini 3 kali ganda, 300 orang, maka harus melarikan diri. Walaupun tetap bertahan menghadapi tentera musuh, itu lebih baik. Artinya di sana ada pengecualian berdasarkan hadis yang diriwayatkan tentang dibolehkan lari daripada peperangan andai kata tentera musuh melebihi 2 kali ganda. Tetapi kalau tentera musuh hanya 1 kali ganda sahaja, artinya kalau orang Islam ini 100, musuh ini 200, maka ini haram lagi. Kalau orang Islam 100,
musuh 300 atau nisbah lebih kecil. Orang Islam seorang, musuh 2, jangan lari, haram lari. Orang Islam seorang, musuh 3, maka harus lari. Harus melarikan diri kerana kekuatan yang tidak seimbang. Walaupun demikian, sekalipun dibenarkan lari bila umat Islam melebihi daripada itu, namun sebaik-baiknya kekal tetap teguh berperang, itu lebih baik. Dan ini yang telah diperlihatkan dalam satu peperangan, namanya peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, umat Islam yang cuma berjumlah 3,000 orang menentang umat Kristian Rom berjumlah 200,000 orang. 100,000 daripada tentera Rom, 100,000 daripada kabilah Arab yang bersama dengan tentera Rom. Jumlah mereka 200,000 orang. Dan ada riwayat sirah mengatakan jumlah musuh dalam peperangan Mu'tah ialah 120,000 orang. Sedangkan umat Islam 3,000 orang. Nisbah 1/40. Ketika itu tentera Islam dipimpin oleh Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi SAW, yang akhirnya gugur syahid. Diikuti dengan Ja'far bin Abi Talib, akhirnya gugur syahid. Diikuti dengan Abdullah bin Rawaha, akhirnya gugur syahid. Dan diambil kepimpinan itu oleh Khalid Al-Walid. Dan ketika itu Nabi SAW menggelarkan Khalid sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang sentiasa terhunus, yang sedia berperang. Maka umat Islam berjaya mengalahkan tentera musuh, walaupun dalam keadaan jumlah seramai itu. Dan demikian juga yang berlaku dalam satu peperangan, iaitu peperangan antara Tariq bin Ziyad menentang tentera Sepanyol waktu itu. Artinya ketika mana Tariq bin Ziyad dia masuk ke bumi Sepanyol dengan membawa bala tentera Islam yang amat sedikit. Diriwayatkan dalam sejarah Andalusia, Tariq ini dia asalnya seorang hamba kepada Musa bin Nusair, seorang jeneral Islam. Maka dia dibebaskan dan menjadi salah seorang daripada panglima tentera Islam yang hebat, Tariq bin Ziyad, yang membuka bandar Andalusia ataupun Sepanyol, sehingga Gibraltar merujuk kepada namanya, iaitu Jabal Tariq. Jabal Tariq diringkaskan menjadi Gibraltar, atau disebut dengan lahjah mereka dengan Gibraltar, iaitu Jabal Tariq. Di mana Tariq waktu itu dia hanya bawa tentera 1,700 orang. Ketika mana dia nak lawan tentera orang-orang kafir yang menguasai Sepanyol waktu itu, yang berlaku pada bulan Rejab, iaitu tahun 93 Hijriah. Dan Raja Andalusia waktu itu bernama Zuraik, yang mengandungi dia ada 700,000 bala tentera. Tapi Tariq bin Ziyad tak nak lagi. Bayangkan 1,700 orang dilawan dengan 70,000 tentera. Dia lawan dengan 70,000 tentera. 1,700 lawan 70,000 tentera. Tariq tak nak lari. Dia berperang lalu berjaya mengalahkannya. Dan sejarah yang masyhur bagaimana bila mana Tariq membakar kapal-kapal, lalu berkata bahawa musuh di hadapan kamu, laut di belakang kamu, sebab kapal dah bakar. Fa'ainal mafar, kamu nak lari ke mana? Kamu nak mati hina? Mati di laut, atau mati mulia, mati di medan perang. Dibakarnya kapal, strategi Tariq yang tak pernah dibuat oleh mana-mana orang. Tanya orang Islam ada kapal, mereka boleh je cabut lari, sebab jumlah tentera Islam 1,700. Tentera Andalusia waktu itu, yang masa itu dipimpin oleh Zuraik atau Raja Sepanyol, seramai 70,000 orang. Tapi Tariq tak nak lagi. Bahkan dibakar kapal. Dia mencabar umat Islam dengan berkata, Al-aduhu amamakum wal bahru wara'akum fa'inal mafar. Musuh di hadapan kamu dan laut di belakang kamu. Kamu nak lari ke mana? Kalau kamu pilih kehinaan, sila lari ke laut. Kalau kamu pilih kemuliaan, sila pilih untuk berada di medan. Akhirnya berjaya mengalahkannya. Artinya ini di antara kekuatan umat Islam, sejarah yang agung. Bahkan banyak kali dalam sejarah perang Islam, umat Islam sedikit mengalahkan yang banyak. Allah sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak siri-siri peperangan, jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar, yang banyak, dengan izin Allah. Dan ini berlaku dalam perang Mu'tah. Ini juga berlaku dalam peperangan yang dilalui oleh Tariq bin Ziyad. Dan ini juga yang berlaku dalam siri-siri peperangan Islam, termasuk perang Badar, termasuk perang Uhud, termasuk perang Khandaq. Semua jumlahnya sedikit. 300 orang, kemudian 700 orang, kemudian 3,000 orang. Sedangkan musuh terus berganda.
tapi umat Islam berjaya menang. Maka di sini kita lihat bagaimana syarat. Setengah ulama kata, kalau sekiranya tentera Islam 12,000 orang, maka diharamkan lari walau bagaimana jumlah besar orang kafir. Tadi kita sebut, kalau orang Islam, mereka ini kurang. Kalau orang kafir itu seganda orang Islam, tak boleh lari. Kalau lebih, maka boleh lari. Kalau tak lari, lebih baik. Tetapi di sana ada satu hadis yang menyebut, kalau umat Islam berjumlah 12,000 orang, mereka tak boleh lari walau jumlah musuh ramai mana pun. Haram lari. Berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda tentang perkara ini, itu yang bila Rasulullah menyatakan, bila umat Islam berjumlah seramai 12,000 orang, mereka tak akan dikalahkan. Walan yughlaba 12,000 min qillatin. Umat Islam bila berjumlah 12,000 orang, tidak akan dikalahkan. Sebab tu tuan-tuan lihat, bila Salahuddin Al-Ayyubi, waktu dia nak menawan Baitul Maqdis dalam peperangan terkenal namanya peperangan Hittin, dia menyiapkan bala tentera 12,000 orang yang jaga Qiyamul Lail, yang jaga segala perintah Allah. Kan dia meyakini 12,000 boleh menang. Dan ini juga yang dilakukan oleh Hamas. Mereka mengumpulkan tentera seramai 12,000 orang. Dan ini juga dilakukan oleh gerakan Islam. Gerakan Islam seluruh dunia, mereka cuba kumpul ahli seramai 12,000 orang. Dengan cara ini mereka tak akan dikalahkan. 12,000 orang satu angka yang signifikan dalam peperangan. Kerana ia saling melengkapi. Ia hanya memerlukan sedikit strategi. Apatah lagi tawakal yang tinggi kepada Allah SWT. Baik, ini cerita tentang berundur di medan perang. Jadi kita dapat satu solusi ataupun satu konklusi bahawa haram lari daripada perang, melainkan strategi atau berkumpul dengan kelompok Islam yang lain. Dan haram lari daripada medan perang juga, melainkan musuh lebih daripada 2 kali ganda orang Islam. Itu dengan nisbah 1 dan 3. Kalau orang Islam 1, musuh 3, maka boleh lari. Namun kekal bertahan lebih baik. Dan sejarah menunjukkan bagaimana siri-siri peperangan Islam, orang Islam bertahan lebih memberi kemenangan ataupun memberikan kemuliaan. Baik, itu satu tentang hukum lari di medan perang. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang pertolongan Allah, hakikat pertolongan Allah. Kata Allah, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kamu tak bunuh mereka, tapi Allah bunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang membalingnya ketika mana kamu membalingnya, melainkan Allah membalingnya. Baik, apa maksud ayat ini? Diriwayatkan ketika mana dalam peperangan Badar, Nabi SAW mengambil segempal tanah. Lalu baginda membaling ke arah wajah orang kafir sambil membaca doa, syahatil wujuh, binasalah kamu semua. Maka menyebabkan orang-orang kafir musyrik, semua mata mereka masuk abu. Sehingga mereka tak boleh fokus dengan tentera Islam yang mendatangi mereka. Maka ini dimaksudkan, wa ma ramaita wa Muhammad, ketika mana kamu baling batu ataupun membaling segempal tanah kepada musuh, bukan kamu yang sedang baling, Allah baling. Sebab kalau kamu baling tu tak kena orang kafir, sebab jaraknya jauh. Tetapi Allah sampaikan ke mata-mata orang kafir sehingga mereka jadi rabun, sehingga mereka jadi tak nampak. Tetapi bila orang bertumbuk, mata dia sakit, maka dia tak boleh fokus. Mata cocok mata dia tak boleh fokus. Bukan kata orang buaya pun. Buaya boleh cocok mata dia pun dah tak nak serang orang. Dia dah lemah semangat. Sebab mata ini sebenarnya kekuatan. Kalau mata je kena cocok, habis. Dah kita tak nampak, tuan-tuan, macam mana kita nak lawan orang? Kita mata tak nampak, nak mandu pun tak berani. Nak potong orang pun tak berani. Kenapa? Kekuatan pada mata. Maka dalam ketika mana Rasulullah SAW sedang ataupun dalam menghadapi musuh, Allah perintahkan Rasulullah membaling segempal tanah kepada wajah musuh. Yang ini kepada arah wajah musuh. Dan para sahabat mendengar seperti bunyi pasir yang jatuh dari langit. Yang jatuh seperti kerikil jatuh di atas satu bekas. Bunyi ting-ting-ting macam gitu. Mereka dengar ketika itu. Dan Rasulullah mengambilnya dan membalingnya. Dan Rasulullah SAW membalingnya beberapa kali dalam banyak peperangan. Perang Badar Nabi buat, perang Hunain Nabi buat. Dan ini juga cara bentuk rawatan Islam. Bila melawan jin, ambil segempal pasir, segempal tanah dan sebagainya, dibaca syahatil wujuh la tunsarun. Allah binasakan kamu dan kamu tak dapat pertolongan, lalu dia balik.
Rasulullah melakukannya. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyatakan falam taqtuluhum, bukan kamu bunuh mereka, walakin Allah qatalahum, Allah bunuh mereka. Wa ma ramaita, bukan kamu yang baling, iz ramaita, ketika mana kamu membalingnya, walakin Allah rama, Allah yang baling. Waliyubliyal mu'minin minhu bala'an hasana, dan Allah jadikan ia sebagai ujian kepada orang beriman dengan ujian yang baik. Tahu orang kafir, bila mana mereka pergi perang Badar, mereka datang dengan sombong. Maka umat Islam pula, bila mana mereka menang, mereka mula berkata, kami membunuh mereka, kami berjaya menawar mereka. Mereka lupa hakikat pertolongan datang dari Allah. Maka Allah Ta'ala menegur orang beriman. Kita kan memang gitu. Tentang waktu kita rasa tak ada benda apa, kita rasa, ya Allah tolonglah aku. Waktu berjaya, saya buat sebab saya fikir begini, saya buat strategik begini, saya yang arah macam ni. Kita mula rasa kita bijak. Waktu mana kita tak berjaya, waktu mana kita sedang merancang, kita minta, ya Allah tolonglah aku, tolonglah aku. Bila menang, bila berjaya, bila senang, bila kaya, kita mula kata, ni sebab strategik saya. Saya nampak benda ni. Saya tahu macam ni cara. Mana Allah? Maka sebagian orang mula berkata, kami yang bunuh mereka, kami yang tawar mereka. Mereka lupa Allah yang membunuh mereka. Allah yang mengalahkan musuh. Sebab itu Allah turunkan ayat ini. Falam taqtuluhum, kamu tak bunuh mereka. Walakin Allah qatalahum, Allah yang menjadikan kamu mudah untuk membunuh mereka. Dengan masih masuk atas, dengan pasir masuk pada mata-mata mereka, dengan turun malaikat, dengan segala tanda-tanda kemenangan. Allah. Tentu ini satu tarbiyah untuk kita. Tarbiyah kita orang Islam, ketika mana kita berada pada kemuncak kehebatan. Ketika mana kita berasa kita berada pada kemuncak kemenangan. Jangan lupa itu semua bukan daripada kita. Ia dari Allah. Yang kaya jangan ingat kerana dia bijak, dia kaya. Yang alim jangan kata sebab dia kuat study, dia alim. Yang gagah jangan kata sebab dia latihan banyak, maka dia gagah. Semua ini pemberian Allah. Kata Allah patah je kaki kita, habis tak boleh buat apa kita. Kata yang duk kata berjaya berniaga, tiba Allah nak ugikan dia, dalam masa 6 jam dia boleh ugi berpuluh bilion. Bayangkan dalam masa 6 jam. Facebook tak berfungsi, WhatsApp tak berfungsi, berpuluh bilion rugi. 6 jam ni. Itu 6 jam. Kalau Allah bagi sehari je habis. 24 jam habis. Kita lihat ni orang-orang yang kita anggap cerdik, bijak, sebab dia boleh buat Facebook, dia buat itu, buat ini. Allah Ta'ala boleh jadikan semua benda tu hilang sekejap, sekelip mata. Sekelip mata tidak berfungsi kapal terbang satu dunia. Kita bayangkan kita dulu seronoknya terbang, nak gimana? Yang ada private jet lagi lah. Maka Allah Ta'ala turun sikit je penyakit COVID, semua kapal terbang duduk bawah. Dan semua yang dulu mandu kapal terbang pun dah tak boleh mandu apa-apa. Akhirnya habis. Ni dunia penerbangan bankrupt, muflis. Habis. Yang dulu Tyco, yang kita agungkan kaya, bijak bisnes, menyerah kalah. Surrender. Akhirnya buat motor GrabFood. Akhirnya rasa kecewa. Kita lihat, ini pengajaran. Kita bukan nak rendahkan sesiapa. Kita nak lihat orang yang ramai manusia agungkan sebagai tokoh korporat, bijak bisnes, akhirnya dia surrender. Jadi mana hebat kita? Kita tak ada hebat. Sebab itu apa pun kita dapat hari ni. Kalau hari ni kita dapat anak 10, jangan kata, oh, saya hebat Ustaz, keturunan saya memang anak 10, 20. Tengok orang tak ada anak ni memang keturunan tak ada anak. Bukan begitu. Demikian Allah uji kita. Ada anak, ada pangkat, ada harta, ada ilmu. Jangan, ilmu ni saya memang keturunan Tok Wali Ustaz. Saya ni wali yang ke-18. Keturunan ke-18. Tak payah nak action sangat. Semua benda Allah boleh bagi. Allah boleh lahirkan daripada orang yang kafir jadi orang beriman. Allah boleh jadikan daripada orang beriman jadi kafir. Semuanya dengan ketentuan Allah. Lihat Nabi Allah Ibrahim lahir daripada keluarga kafir. Lihat anak Nabi Nuh lahir daripada keluarga Nabi tapi kafir. Ni Allah buat tu. Lihat Allah takdirkan. Jadi kita setakat wali jauh-jauh, wali tak tersuhur pun, tak sebut dalam Quran pun, maka jangan ingat kita akan kental iman kita. Boleh saja Allah Ta'ala tarik kalau kita sombong. Sebab itu kita sentiasa merendah diri dengan apa pun Allah beri pada kita. Kemenangan-kemenangan, kejayaan-kejayaan. Anak-anak kita lulus periksa, masuk universiti. Jangan orang, oh cerdik anakku masuk universiti. Kalau universiti tak ada kerja. Yang tak masuk U ni jadi toke dia. Tentang berlaku banyak benda tu. Supaya kita sedar bahawa semua kita sedang diuji oleh Allah.
Yang tak masuk universiti tak payah sedih lah. Allah uji kita. Usaha ataupun ketika peluang tu masih luas. Allah tak pernah tutup peluang. Peluang kita untuk mencari rezeki kita luas. Dia masuk U ke, tak masuk U ke, masuk college, tak masuk college. Ini satu ujian Allah. Yang dapat, Alhamdulillah. Yang tak dapat juga berkata, Alhamdulillah. Barangkali Allah nak beri saya lebih baik. Dan ini adab, dan ini akhlak, dan ini akidah orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Innallaha sami'un alim. Ingat Allah mendengar. Dengar kamu cakap apa. Jangan sombong-sombong. Alim mengetahui dalam hati kamu sendiri. Kadang-kadang kita tak cakap sombong. Dalam hati tu ada wujud. Hebat aku hari ni. Nah hati ni. Sebab tu bila Allah Ta'ala menyebut perkataan sami', maklum, mendengar. Alim, mengetahui. Apa maksud mengetahui? Alimum bima fis sudur. Mengetahui apa dalam hati. Dan ini menunjukkan pengharaman ujub. Ujub ni kita tak cakap apa-apa. Tapi dalam hati kita, kita rasa kita hebat. Hebat. Saya seorang je tak tidur dalam kuliah. Orang semua tidur hebat. Kita rasa kita ni bagus. Ujub. Atau kita rasa kita seorang je macam stamina gagah. Kita masuk je terus menang. Oh, ni ujub. Tadi tengok macam seri. Saya masuk terus menang. Ujub. Maka semua benda-benda macam ni kita tak boleh biarkan hati kita menguasai kita. Sebab itu kita sentiasa melihat ini kurnia Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebut, Zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Demikian itu Allah senantiasa melemahkan tipu daya orang kafir. Salah satu lagi pertolongan Allah pada umat Islam bila berperang. Tuan-tuan tahu, musuh ni kan strategik banyak. Macam-macam strategik. Tapi mereka tidak boleh melawan orang yang bertawakal pada Allah. Sehebat mana pun strategik mereka, sehebat mana pun senjata dan gabungan mereka, mereka tidak mampu melawan ketentuan Allah. Allah ilhamkan orang Islam untuk mengatasi tipu daya musuh. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita lihat, kalau secara sejarah penjajahan negara bukan Islam pada negara Islam, strategi mereka sudah menjadikan negara Islam semua murtad, tapi tak berlaku. Portugis waktu menyerang Melaka, dicuba murtadkan orang Melaka, tak berjaya. Orang Melaka pertahankan akidah, walau terpaksa tinggalkan Melaka. Lalu Portugis menjadikan Melaka negara tempat penyebaran Kristian. Dan ia disokong oleh PBB. Sampai hari ini tuan-tuan lihat, yang ditinggal di Melaka ialah kesan-kesan Kristian, bukan kesan-kesan Islam. Sama ada gereja Belanda atau gereja Portugis. Patung Francis Xavier dan juga mana-mana tokoh-tokoh Kristian. Seolah-olah nak beritahu inilah pusat penyebaran Kristian di Asia Tenggara. Walau Melaka itu pusat penyebaran Islam. Tapi benda itu tenggelam. Ya, walaupun mereka cuba tipu dengan strategi dan mereka gagal. Kalau kita baca tuan-tuan, bila Portugis cuba paksa orang Melayu memeluk Kristian, bahkan mereka membunuh ramai-ramai. Orang Islam melarikan diri. Demi jaga akidah, sanggup tinggalkan Melaka. Tak apalah, tak duduk Melaka pun. Waktu itu Melaka maju hebat. Tapi akidah, mereka tinggalkan. Lalu Portugis melihat. Lalu Belanda tengok. Belanda tengok Portugis ni tak pandai. Keras. Dan kebetulan Belanda juga dan Portugis, dia ada kontra dia di Eropah. Maka dia mengambil kesempatan untuk lebih berlunak dalam agama Islam. Dia tak paksa masuk Kristian. Kerana itu orang Islam bekerjasama dengan Belanda untuk menghalau Portugis pada tahun 1645. Dan Belanda mengambil sikap tidak mencampuri urusan agama. Bebas. Melainkan selepas Kisah Natrah yang menjadikan kebencian umat Islam mula kembali pada Belanda. Namun secara strategiknya, tuan-tuan sekalian, Belanda lebih bijak daripada Portugis. Supaya mereka tahu agama Islam ni memang tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Kali itu British jadi lebih cerdik pada Belanda dan Portugis. Mereka lagi tak kacau, mereka kekalkan Sultan. Dan hal ehwal agama diberikan pada Sultan. Sebab itu mereka mampu bertahan lama. Namun apapun strategi mereka, sejarah menunjukkan orang kafir tidak berjaya duduk lama dalam negara Islam, melainkan mereka terpaksa bebaskan dan merdekakan. Tunisia, Algeria, Libya, termasuk Malaysia, Indonesia. Kerana Allah menjaga negara Islam. Macam mana pun strategi orang kafir kuasai negara Islam, tuan-tuan tak akan jumpa negara Islam akhirnya menjadi negara kafir. Tak akan jumpa, melainkan kerajaan Andalusia. Tapi kalau kita baca sejarah Andalusia, memang asal daripada kerajaan Kristian sebelum dikuasai oleh orang Islam. Namun Islam akan kembali ke Eropah. Kalau dahulu Islam kembali di Eropah, bertapak di Andalusia, akan datang Islam akan kembali ke Eropah, bertapak di Vatikan, atau disebut sebagai bandar Rom, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala sentiasa
memberikan ruang ataupun memberikan ilham pada orang Islam mengatasi penipuan orang kafir. Kemudian Allah menyebut, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Berhubung dengan ayat ini, itu ayat ke-19, diriwayatkan oleh Hakim daripada Abdullah bin Sa'labah bin Saghir, Abu Jahal sebelum berperang Badar dia doa pada Allah. Dia doa dengan berkata, ayuna kana aqta' lirrahim wa ata bima la yu'raf fa ahni ay ahlikul ghadat. Ya Allah, dia kata, engkau musnahkan kaum yang putuskan silaturahim dan bawa ajaran yang tak pernah dikenali. Musnahkan mereka pagi esok. Ini Abu Jahal doa. Dan riwayat yang lain Abu Jahal ni dia berdoa, Allahumma ansur a'azzal al-fi'atain wa akrama firqatain. Ya Allah, engkau muliakan kelompok yang paling mulia, kelompok yang paling benar. Abu Jahal ingat dia ni betul. Abu Jahal ingat dia ni benar. Maka bila dia berdoa, ya Allah, engkau muliakan kelompok yang paling agung, kelompok yang paling benar, kelompok yang paling mulia. Maka doa Abu Jahal tu betul lah. Maka Allah menangkan orang Islam. Sebab Abu Jahal sendiri yang berdoa dan berkata, berilah kemenangan kepada kelompok yang benar. Diriwayatkan, ketika mana orang musyrikin datang ataupun keluar untuk menentang Nabi SAW, mereka membawa kelambu Kaabah. Mereka tanggalkan kelambu Kaabah. Lalu mereka pun berkata, Allahumma ansur a'lal jundain wa ahdi al-fi'atain wa ahdi al-fi'atain wa akramal hizbain wa afdal ad-dinain. Ya Allah, engkau berilah kemenangan tentera yang paling hebat dan kelompok yang paling dapat petunjuk dan kumpulan yang paling baik dan agama yang paling terbaik. Ini doa musyrikin Mekah. Sebab mereka menyangka agama mereka terbaik. Maka Allah Ta'ala musnahkan mereka. Kerana ini doa mereka. Sebab itu Allah menyatakan, in tastaftihu, kalau kamu berdoa pada Allah memohon pertolongan, faqad ja'akum fath. Ya, kemenangan tu Allah dah tunjukkan kepada kelompok paling baik, kelompok paling mulia, kelompok paling benar, kelompok yang agama yang paling baik. Wa in tantahu, kalau kamu berhenti bermusuh dengan Nabi SAW dan umat Islam, kamu memeluk Islam, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan ini dilakukan oleh musyrikin Mekah selepas itu. Bukan pada zaman Abu Jahal atau Abu Lahab. Selepas pembukaan kota Mekah. Maka seluruh musyrikin Mekah memeluk Islam. Wa in ta'udu na'ud. Kalau kamu ulang permusuhan kepada Rasulullah, maka kami ulang kekalahan kamu dalam perang Badar. Kamu akan kalah lagi dan kalah lagi. Wa lan tughni ankum fi'atukum syai'a. Kamu bawalah bersama mana pun tentera kamu, bersama mana pun kelompok kamu, kamu akan kalah. Wa annallaha ma'al mu'minin, kerana Allah senantiasa bersama orang beriman. Ini janji kepada orang beriman. Ini amaran kepada orang kafir. Kalau mereka orang kafir terus memusuhi orang Islam, walau sebesar mana pun pemusuhan, mereka akan kalah. Mereka akan tewas. Kenapa? Kerana Allah bersama dengan orang beriman. Maka inilah slogan umat Islam sampai hari kiamat. Sisi peperangan. Sebab itu tuan-tuan, orang kafir, mereka takut nak cetuskan peperangan dengan skala yang besar. Dan mereka cuba elokkan peperangan ini jangan bernama agama. Waktu mana mereka serang Iraq, waktu mana mereka serang negara-negara Islam, mereka cuba elokkan dari berkata ini perang agama. Bila George W. Bush pernah tersilap berkata ini perang salib. Maka ketika itu pakar-pakar strategi memarahi George Bush. Kesilapan menggunakan istilah. Sebab kalau mereka membesarkan peperangan sehingga menjadi peperangan agama, mereka kalah. Lalu apa mereka buat? Mereka kembali buat strategi, konon ini pengganas. Dan memohon orang Islam bersama mereka memerangi pengganas. Kerana itu mereka menang. Tapi kalau mereka tersilap cakap, pada sini peperangan akan datang dengan berkata ini perang salib, atau ini perang kafir dengan Islam, waktu itulah mereka akan kalah. Ini disebut dalam hadis. Dalam hadis, Nabi SAW menceritakan, di mana kamu, kata Rasulullah, akan bersama orang kafir memerangi satu kelompok. Sehingga bila mana mereka menang, mereka berkata telah menang Kristian. Waktu itu pemimpin Islam menjadi marah. Lalu berlaku peperangan antara Islam dan Kristian. Dan ini yang disebut sebagai peperangan Hormagidun ataupun Armagidun. Satu perang yang dianggap perang dunia ketiga ialah antara agama yang terbesar, Islam dan Kristian. Sehingga memenangkan umat Islam buat pimpinan Mahdi. Kemudian keluar lagi satu agama lain
yang dipimpin oleh Dajjal, Yahudi. Mula-mula konflik Kristian Islam. Dan berlaku kekalahan Kristian. Menang Islam. Kemudian keluar kelompok Yahudi dengan pimpinan Dajjal. Maka turun Nabi Isa, lalu membunuh Dajjal, membunuh Yahudi, dan menjadikan semua orang Kristian memeluk Islam. Kerana itu tuan-tuan lihat dalam politik, PBB antara peranannya mengawal peperangan tadi jangan merebak menjadi perang agama. Kalau perang agama berarti memberi kembali dunia ini pada umat Islam. Sebab itu kita tengok mereka cuba elak kata ini perang agama. Ini perang pengganas. Ini perang itu. Kalau mereka isyaratkan ini perang agama melawan Islam, mereka sebenarnya menggali kubur sendiri. Dan mereka tahu kesudahan tersebut. Sebab itu mereka elak menyebutnya. Tetapi saya katakan, hadis akhir zaman menyebut mereka akan bercakap begitu satu hari nanti. Bila wallahualam, kita tak nak meramal bila-bila. Tapi Rasulullah menyatakan, kamu bersama mereka, kemudian mereka isyaratkan kemenangan agama mereka, menyebabkan pemimpin Islam akan marah dan berlakulah peperangan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.